Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana pada kali ini kita dapat bersama-sama lagi pada sesi yang ke-9 insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita berkenaan dengan kronologi sirah nuzul Al-Quran. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Al-Quran merupakan kitab samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh dikatakan ataupun kita meyakini bahawa Al-Quran itu merupakan himpunan kitab-kitab yang terdahulu. Apa yang ada dalam Taurat ada di dalam Al-Quran, begitu juga dalam Zabur dan juga kitab Injil. Perkara ini adalah selaras dengan sumber ataupun riwayat yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan sekalian, pada kali ini kita akan menyentuh fasa yang kelima yang terdapat di Makkah. Di sini kita akan membahaskan atau membincangkan 15 surah yang berbaki yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di Makkah Al-Mukarramah, sekitar 86 surah. Dan pada fasa yang kelima ini kita akan membincangkan ke-15 surah yang merupakan 15 surah terakhir yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah kita yang sebelum ini kita telah menyentuh 27 surah yang berada pada fasa yang keempat. Ya. Maka pada kali ini kita akan menyentuh fasa yang kelima yang dimulai dengan surah Ibrahim. Kalau kita perhatikan surah Ibrahim ini, inilah surah yang kita katakan permulaan kepada fasa yang kelima. Fasa yang kelima ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, berlaku pada tahun 620 Masihi sehinggalah 622 Masihi. Yakni berlaku pada tahun ke-11 kerasulan sehinggalah tahun ke-13 sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baiklah tuan-tuan sekalian, surah Ibrahim sebagai kita kata muqaddimah. Kita katakan juga surah Ibrahim ini adalah sebagai pemberitahuan awal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan dalam surah Ali Imran, ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu adalah seorang Yahudi atau Nasraniyah ataupun seorang Nasrani. Bila mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa susu galuhnya ataupun keturunannya berpunca ataupun berasal daripada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam,
bangsa-bangsa Arab, khususnya penduduk yang berada di Madinah Al-Munawwarah, yang terdiri daripada orang Bani Israel dan juga Nasrani, mereka juga menganggap bahawa mereka juga adalah berasal daripada keturunan Ibrahim. Dua-dua golongan ini, Yahudi dan juga Nasrani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walakin kana hanifan muslimah. Tetapi Ibrahim itu adalah beragama Hanif. Mereka mendakwa Nabi Ibrahim itu menurunkan amalan kepercayaan kepada Yahudi. Jadi mereka cuba untuk mengendengahkan bahawa amalan-amalan yang mereka lakukan sekarang ini adalah berasal dan berpunca daripada Nabi Ibrahim AS. Begitu juga kaum Nasrani. Amalan mereka, kepercayaan mereka tentang Trinity, tentang ada 3 Tuhan, Ruhul Qudus, Holy Spirit, yang kita sebut sebagai Holy Spirit, Tuhan Bapa dan juga Tuhan Anak, adalah berasal daripada ajaran ataupun kepercayaan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka ayat ini dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, walakin kana hanifan muslimah. Tetapi Nabi Ibrahim itu beragama Hanif, muslimah, menyerah diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah sekali-kali Nabi Ibrahim itu daripada kelompok orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka ayat ini menafikan apa amalan yang didakwa oleh Bani Israel berasal daripada Nabi Ibrahim adalah tidak berasas sama sekali. Begitu juga dakwaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang mereka mengatakan bahawa 3 Tuhan itu sebagai sebahagian daripada keimanan mereka juga adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita katakan bahawa tahun ketiga terakhir di Makkah Al-Mukarramah merupakan satu, kita kata, kemuncak penentangan, penolakan orang-orang musyrikin Mekah terhadap dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh jelaskan bahawa pada fasa yang kelima ini merupakan fasa untuk perancangan ataupun konspirasi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika inilah berlakunya strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluaskan ajaran Islam ini. Nabi menggunakan platform pada musim haji. Kerana pada musim haji ini ramai puak-puak ataupun kumpulan-kumpulan manusia yang datang daripada segenap sudut, yang datang daripada segenap negara, datang ke Mekah, ke bumi Mekah, untuk menunaikan ibadah fardu haji. Maka peluang inilah yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu ketua-ketua rombongan yang datang daripada setiap negara. Kesempatan inilah yang digunakan Nabi untuk menerangkan tentang agama Islam. Jadi perkara ini kita tengok signifikannya Nabi Ibrahim ini adalah kita katakan sebagai pengasas kepada ibadah ataupun manasik haji bagi seseorang yang
menunaikan fardu haji di Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita tengok surah yang pertama turun, dan yang keduanya, bila mana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di berhijrah daripada Iraq menuju ke tanah Hijaz. Itu kita tengok penghijrahan seorang rasul, dan itulah juga yang akan berlaku kepada Nabi SAW. Dan perkara yang ketiga yang kita boleh ambil daripada surah Ibrahim ini adalah detik-detik mereka percubaan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan mencampaknya ke dalam api. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu, wa salaman ala Ibrahim, dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Imam Ibn Katsir dalam Qasasul Anbiya menjelaskan bahawa saat Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang begitu besar, Nabi Ibrahim menjelaskan setelah keluar daripada api tersebut, dia menjelaskan, aku tidak pernah merasa bahagia, aku tidak pernah merasa kenikmatan nyamannya seperti mana aku berada di dalam api. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam boleh selamat daripada dimakan oleh api besar yang dicampakkan oleh kaumnya ke dalam api tersebut. Dan inilah sebagai satu isyarat kepada Nabi SAW bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyelamatkan Nabi Muhammad daripada cubaan untuk mencederakan ataupun kita katakan untuk membunuh Nabi SAW. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi dengan menggantikan tempat yang lebih baik daripada Mekah. Kita tengok bagaimana sambutan golongan Ansar, penduduk-penduduk Madinah terhadap Nabi SAW setibanya Nabi ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah itu adanya surah Al-Anbiya, surah yang kedua yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada fasa yang kelima. Inilah surah yang menceritakan kepribadian para rasul. Banyak Nabi yang disebut dalam surah ini. Sama ada Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Sebagai satu motivasi kepada Nabi SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan kehidupan para Nabi di dalam surah ini sebagai dorongan, sebagai motivasi kepada Nabi untuk meneruskan dakwah kepada penduduk-penduduk Madinah khususnya, penduduk-penduduk Mekah khususnya, tuan-tuan. Surah Al-Anbiya, kerana apa Allah tak nama surah Ar-Rusul, surah Ar-Rusul, dinamakan surah Al-Anbiya. Al-Anbiya adalah para utusan. Al-Anbiya adalah sebagai kita kata Al-Anbiya ini berasal daripada perkataan naba'a, berita. Seorang yang membawa sesuatu berita. Berita tentang apa? Berita tentang perkara yang akan berlaku.
Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, berkenaan dengan syurga, berkenaan dengan neraka, berkenaan dengan titian sirat, berkenaan dengan yaumul mahsyar, berkenaan dengan yaumul akhirah, berkenaan dengan yaumul hisab, semuanya itu berkisar tentang perkara-perkara ghaibiyat, sab'iyat yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya ataupun kepada manusia yang lain. Ar-Rasul ini yang kita katakan seorang Rasul itu rata-rata ataupun kita kata keseluruhan para Rasul, mereka ini dilantik oleh Allah Ta'ala apabila mencapai umur mereka 40 tahun. Mencapai umur mereka 40 tahun di kalangan manusia yang paling terbaik pada zamannya. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya adalah seorang raja, adalah seorang abid yang mereka ini sentiasa mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dirahmati Allah Taala. Ini surah Al-Anbiya. Adapun surah yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Taala pada fasa yang kelima ini adalah surah Al-Mu'minun. Kalau kita tengok di awalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya menyifatkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya itu hanyalah semata-mata orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntung dah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apakah indikator, petunjuk-petunjuk yang kita boleh katakan faktor-faktor seorang mukmin itu mereka ini boleh berjaya, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat mereka. Sehinggalah kepada alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan mewarisi, mereka lah yang akan menerima syurga Firdaus, wahum fiha khalidun, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam syurga. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan al-mu'minun, iaitu al-khashi'un, mereka yang khusyuk dalam solat. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, sehinggalah yang seterusnya mereka yang 'anil laghwi mu'ridun, mereka dalam perkara yang sia-sia, mereka menolak, mereka menyimpangkan diri mereka daripada terjebak kepada perkara-perkara yang sia-sia. Tuan-tuan sekalian, surah Al-Mu'minun ini adalah untuk mengistiqamahkan umat Islam ataupun sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini berada dalam keadaan yang sangat getir. Mereka disiksa, mereka ditindas, ya, bahkan harta-harta mereka dirampas dan sebagainya. Bahkan mereka berada dalam keadaan yang dizalimi. Itu surah Al-Mu'minun. Kemudian surah yang keempat yang diturunkan pada fasa yang kelima, iaitu surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah. Bagaimana kita lihat di dalam surah As-Sajadah itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menarikkan perhatian manusia tentang kekuasaan dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bighairi amadin tarawnaha. Bighairi amadin tarawnaha. Adakah aku menciptakan langit bighairi amadin, tanpa tiang, tarawnaha, perhatikah kamu ataupun perhatikanlah perkara tersebut. Bagaimana seninya, bagaimana halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kan langit yang begitu tinggi, yang begitu luas, yang tidak ada tebing ataupun tepinya, kita tak nampak pun sebarang tiang yang menampan kubah kepada langit. Bahkan rumah yang kita bina, ataupun bangunan-bangunan yang dibina di sekeliling kita, adakah kita perhatikan terdapatnya perbezaan dengan langit yang tidak bertiang? Sudah tentu kita kata ada perbezaannya. Untuk pembinaan sesebuah bangunan ataupun rumah, memerlukan kepada tiang, memerlukan kepada pasak untuk diletakkan bumbung, diletakkan kubah ataupun sebagainya di atas sesebuah bangunan ataupun rumah. Inilah kita katakan sebagai salah satu di antara kehebatan dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebagai pencipta. Kalau langit pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat, ini kan pula manusia yang menjadi pertikaian manusia ialah bagaimana kita telah mati, kita telah hancur menjadi tanah, bagaimana kita boleh bangun untuk hidup semula, untuk diazab ataupun diberi nikmat di dalam syurga. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok juga dalam surah As-Sajdah ini, bagaimana manusia percubaannya, permintaannya, request kepada Allah Ta'ala untuk dia bangun semula ke bumi, untuk mereka ini mempersiapkan amalan-amalan mereka. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini surah As-Sajdah. Sangat mulia, sangat tinggi fadilat ataupun kelebihan surah As-Sajdah ini. Bila mana setiap kali manusia itu sujud kepada Allah Ta'ala, khususnya sujud pada pagi subuh Jumaat, maka syaitan pun akan lari bertempiaran. Kerana apa? Kerana dia merasa hina. Bila mana Allah Ta'ala perintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam AS, aba wastakbara, mereka ingkar dan juga takabur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbanding manusia yang kerdil, yang sifatnya tidak sempurna, yang sifatnya serba lemah, bila mana datang perintah sujud, mereka terus sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah yang kelima, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, surah At-Tur. Surah At-Tur, surah yang ke-52. Surah ini, di antara intisari ayat yang kita boleh ambil daripada surah At-Tur ini, innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ataupun sebelumnya itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menimbulkan rasa, kita kata rasa sebagai manusiawi, kita kata memberikan kesan psikologi kepada manusia dengan penggunaan ayat di dalam surah At-Tur. Afasihrun haza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Islauha, campakkanlah mereka, masuklah kamu ke dalam neraka. Fasbiru aw la tasbiru, kamu sabar ataupun kamu tidak sabar. Maka di sini ada unsur-unsur psikologi, unsur-unsur jiwa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya manusia memperhatikan kesan akibat
yang berlaku kepada penghuni neraka. Saat mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bersabar ataupun mereka tidak bersabar, maka sama sahaja pada sisi mereka. Pada sisi mereka, sawaun alaikum. Berbeza dengan keadaan di dunia. Bila kita bersabar di atas ujian Allah Ta'ala, di atas kesakitan, di atas apa jua, maka kesabaran itu melenyapkan kedukaan. Kesabaran itu mendatangkan kemanisan. Maka sabar kita di atas dunia adalah berbeza dengan sabar penghuni di dalam neraka, penghuni neraka. Kerana tidak ada kesan-kesan positif daripada seorang penghuni neraka untuk bersabar di atas seksaan yang dikenakan ke atas mereka. Azab demi azab, tekanan demi tekanan, seksaan demi seksaan akan terus berlaku kepada penghuni neraka, walaupun dia sabarnya, persennya 100%. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka ini surah At-Tur, di antara intisari ayat yang kita boleh ambil pada surah ini. Surah yang ke-6, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, 3 tahun terakhir, fokus Nabi ataupun strategi dakwah Nabi SAW adalah tertumpu kepada orang kata apa, manusia yang pergi untuk menunaikan fardu haji. Maka surah yang ke-6 ini tuan-tuan, yang diturunkan pada fasa yang ke-5 ini di Mekah, adalah surah Al-Mulk, yang kita sering baca sebelum kita tidur pada malam hari. Surah Al-Mulk ini merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala setelah 12 tahun Nabi berdakwah kepada penduduk Makkah. Umpamanya kalau kita perhatikan pada ayat yang terakhir, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum. Apakah pendapat kamu? Apa pandangan kamu? In asbaha ma'ukum ghawra. Jika sekiranya air yang ada di atas bumi ini ghawra, kering. Faman ya'tikum, maka siapakah yang boleh bawa datang air yang mencurah-curah, air yang kita kata apa, yang sentiasa terbit daripada permukaan bumi seperti sedia kala, seperti sebelum ini. Sekarang kita berada pada waktu kemarau. Kita tengok di kiri jalan kita, banyak pokok-pokok yang daunnya kering, keguguran daunnya. Umput-umput di tepi kanan kiri jalan, kita lihat kering kontak. Bayangkan tuan-tuan, tidak ada hujan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sekiranya berterusan perkara ini, apakah nasib kita? Umpamanya hari ini kita dimaklumkan bahawa negeri Perak dan juga negeri Kedah berada pada fasa yang kritikal, ya, kepanasan yang lebih tinggi berbanding negeri-negeri yang lain dalam Malaysia ini. Jadi kita boleh bayangkan siapakah yang boleh bawa datangkan air
kita kata kita mampu untuk melakukan pembenihan awan supaya hujan ini boleh turun. Kita diberitakan bahawa Selangor baru-baru ini berlakunya kebakaran hutan. Tidak ada sesiapa yang membakar hutan di negeri Selangor tersebut. Tetapi dengan sebab panas yang bersangatan ini, berlaku kebakaran hutan di Selangor. Air sangat mustahak dalam kehidupan manusia. Siapakah yang boleh jamin, ahli sains mana yang boleh jamin kalau 2 hidrogen kita campurkan dengan 1 oksigen on the spot, campuran tersebut ataupun sebatian tersebut boleh menjadi air seperti mana air yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka ini di antara perkara-perkara yang dibahaskan dalam surah Al-Mulk yang kebiasaannya air sangat mustahak kepada musafir yang datang daripada jauh. Orang manusia datang daripada negara asal mereka menuju ke Makkah untuk menunaikan manasik ataupun fardu haji masing-masing. Jadi surah ini adalah sebagai satu postmortem kepada orang kata apa, calon-calon haji ini supaya mereka dapat memikirkan di negara mereka, tempat kembalinya mereka, destinasi asal mereka, bagaimana bergantungnya manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi yang kalau kita amati satu persatu dalam surah Al-Mulk ini, kita akan dapat maklumat yang begitu manfaat. Maklumat yang begitu menyeluruh, yang begitu, kita kata, komprehensif, dan juga begitu universal. Ya, bukan semata-mata air, bahkan burung yang berterbangan itu, siapakah yang memegang burung tersebut daripada burung tersebut jatuh ke bumi. Ada kajian yang dibuat oleh ahli sains kita, pergerakan seekor burung dibandingkan dengan burung yang lain. Burung hantu dibandingkan dengan seekor burung elang. Ya. Diletakkan seekor burung elang di satu tiang, kemudian di hujung, di jarak yang jauh 1 km ataupun 2 km, diletakkan makanan kepada burung elang tersebut. Maka jarak di antara satu tiang ke satu tiang itu diletakkan kamera, dan di bawahnya diletakkan bulu burung. Bila angin lalu, maka bulu-bulu tersebut akan berserakan. Maka bila burung elang dapat mengetahui bahawa makanannya ada di sana, maka dia pun terbang. Tengah-tengah terbang itu, angin tersebut akan kena pada bulu-bulu yang ada di tanah, permukaan tanah. Di antara tiang ke tiang ke satu lagi tiang. Maka berselerak lah. Jadi di situ, kamera pun mengambil imej terbangnya burung tersebut. Adalah bulu-bulu yang di bawahnya berselerak. Kemudian selesai burung elang, dibuat eksperimen, maka dibuat lagi eksperimen untuk burung hantu. Diletakkan makanan di tiang satu lagi, burung hantu ni duduk satu tiang yang lain. Burung hantu dapat mengesan makanannya ada di tiang tersebut, maka dia pun terbang.
Ada bulu juga sama macam burung helang tersebut. Maka burung hantu pun terbang. Maka bila mana kita lihat ada perbezaan di antara terbangnya burung hantu dengan burung helang. Maka bila burung hantu terbang, sangat sedikit bulu-bulu yang ada di bawah, bulu-bulu burung yang ada di bawah tersebut. Sangat sedikit yang bergerak ataupun yang terbang. Menunjukkan bahawa ketika mana burung hantu itu terbang, ya, burung hantu tersebut sayapnya tidak mengeluarkan ataupun tidak mengipas angin yang begitu banyak. Mengipas angin yang begitu banyak sehingga mengakibatkan tidak sangat sedikit bulu-bulu yang terbang. Jadi kita boleh dapat buat kesimpulan bahawa burung-burung ini tuan-tuan, walaupun seekor burung mempunyai dua kepak yang sama, boleh terbang di antara satu tiang ke satu tiang, dari satu pokok ke satu pokok, tetapi ya, kita kata unsur-unsur ataupun kita boleh katakan bahawa material tulang, material bulu yang ada pada seekor burung dengan seekor burung yang lain, dan begitu juga kaedah burung di antara satu burung dengan burung yang lain itu terbang juga adalah berbeza-beza. Ini juga menunjukkan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seekor burung hantu itu terbang laju, sayapnya mengepak begitu laju seperti burung helang, maka sangat sukarlah burung hantu ini untuk mendapatkan makanannya. Kerana apa? Kerana pergerakannya, datangnya burung hantu itu untuk menangkap mangsa dapat diketahui oleh mangsa. Berbeza dengan kelajuan seekor burung helang yang kita lihat begitu laju ataupun begitu pantas sehingga tidak dapat disedari oleh mangsa. Sebab kita perhatikan bahawa burung helang ini, dia Allah Ta'ala bagi kehebatan kepadanya. Sebab kita kata raja kepada burung ini adalah burung helang. Ya, dia begitu laju, dia boleh menjunam dalam ketinggian yang tinggi, dia terus dalam beberapa second sahaja dia boleh dapat menangkap mangsanya. Berbeza dengan burung hantu, kita lihat ketinggian burung hantu juga tidak sama. Kita tengok di manakah tempat kediaman burung hantu itu, kita tengok pokok-pokok yang biasa-biasa sahaja, yang dalam 20 kaki, 30 kaki, yang dalam 20 kaki sebagainya. Berbeza dengan burung helang, tempat tinggalnya kita tengok di gunung, di bukit-bukit, di atas pokok, di tengah-tengah bukit ataupun gunung. Itulah tempat kediaman tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Surah Al-Mulk. Surah yang ke-6. Surah yang ke-7 iaitu surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Bagaimana kita lihat di awalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Wa ma adraka mal haqqah, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Di sini di awalnya Allah Ta'ala sebut umat-umat yang terdahulu, Samud, 'Ad, kemudian yang selanjutnya wa Fir'aun Allah Ta'ala sebut. Ada 3 generasi, 3 kaum yang Allah Ta'ala datangkan azab kepada mereka sehingga tidak ditinggalkan saki-baki. Kepada Fir'aun tidak ditinggalkan. Kepada kaum 'Ad, begitu juga kepada kaum Samud, Allah Ta'ala binasakan keseluruhan kaum ini sebagai satu pengajaran kepada umat akhir zaman, umat Nabi SAW. Kita lihat kehebatan kaum 'Ad, kita lihat kehebatan kaum Samud, kita lihat kehebatan Fir'aun.
sehebat-hebat mereka, Allah Ta'ala mampu untuk membinasakan mereka. Bayangkan kaum Quraisy yang mereka kata mereka begitu hebat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Inilah kehebatan Quraisy yang Allah Ta'ala rekodkan di dalam Al-Quran. Kita tengok di akhir surah Quraisy itu, Rabb hadzal bait. Allah Ta'ala sebut. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka Quraisy falyabudu, maka sembahlah, maka puja-pujilah rabb hadzal bait, Tuhan kepada Kaabah ini, pencipta kepada, penjaga kepada Kaabah ini. Sucikanlah, sembahlah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menukilkan kehebatan Quraisy yang bila mana mereka mengikut jejak kaum Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun, maka mereka juga tidak akan terlepas bebas siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun, tentera-tentera Fir'aun. Kemudian surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, yang kita lihat, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Di sisi Allah Ta'ala itu al-ma'arij, adanya tempat-tempat, tempat naik. Mereka musyrikin, mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah menyegerakan azab, menyegerakan siksaan seperti mana yang Nabi SAW bagi tahu. Macam mana kaum Ad disiksa, macam mana kaum Samud disiksa, macam mana tentera Fir'aun disiksa, dimusnahkan di atas muka bumi ini. Maka bagi perkara tersebut sekarang. Itu Allah Ta'ala nyatakan, minallahi dzil ma'arij. Di sisi Allah, pada Allah lah tempat-tempat naik. Kita tengok kaum Nabi Nuh alaihi salam. Inni maghlubun fantasir. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya sesungguhnya aku maghlubun fantasir. Maghlubun fantasir. Aku ni tidak diendahkan. Aku ni tidak diterima dakwah aku. Aku berdakwah kepada kaumku 900 tahun. 950 tahun. Tidak diendahkan. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Tapi tidak diendahkan. On the spot Allah Ta'ala turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh. Itu juga kaum Ad, kaum Samud, bila mana mereka melanggar arahan dan juga ajaran yang dibawa oleh para rasul, para nabi mereka. Maka bila mana diminta oleh musyrikin Mekah, Allah Ta'ala tidak datangkan azab kepada mereka on the spot. Tetapi Allah Ta'ala tangguhkan, menurut riwayat Allah Ta'ala tangguhkan dalam perang Badar. Musyrikin yang meminta didatangkan azab tersebut, dia terbunuh dalam perang Badar. Tuhan yang dirahmati Allah Ta'ala. Bila sebut Allah Ta'ala itu mempunyai ma'arij, tempat naiknya, malaikat yang dikhususkan untuk naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malaikat yang berbeza-beza, malaikat yang menjaga setiap
manusia ini. Dia yang naik melaporkan apakah yang dilakukan oleh kita pada siang hari, begitu juga pada malam hari, semuanya direport, semuanya dimaklumkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempat naik ini tuan-tuan berbeza-beza. Ada yang Allah Ta'ala datangkan on the spot, ada yang Allah Ta'ala tangguhkan pemberiannya. Udu'uni astajib lakum, kamu minta kepada aku, astajib lakum, aku akan penuhi permintaanmu. Ini surah Al-Ma'arij. Surah yang ke-9 tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala adalah surah An-Naba. Surah An-Naba. Surah An-Naba ini kita lihat adalah surah yang berkaitan dengan yaumul qiyamah ataupun yaumul akhirah, tentang hari akhirat. Bagaimana datangnya hari akhirat yang berita ini tidak dipercayai, tidak diyakini oleh penduduk-penduduk Makkah Al-Mukarramah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga surah An-Naba ini, mereka berselisih tentang datangnya hari akhirat ini. Maka sebaliknya apa yang Allah Ta'ala lakukan, yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam surah An-Naba ini adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam naj'alil arda mihada. Ini permulaan Allah Ta'ala tanya manusia. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil, Allah Ta'ala tanya manusia. Adakah tidak? Adakah tidak? Adakah naj'alil, kami yang menjadikan bumi ini mihada, sebagai hamparan. Kamikah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan kepada kamu? Adakah kami? Allah Ta'ala tanya. Adakah kemampuan kami menjadikan bumi ini sebagai hamparan kepada kamu? Mihada, yang kita faham, mihada ini hamparan. Kita jalan di jalan raya, kaki kita tidak tersadung. Kita jalan di rumah kita, di atas permaidani kita, di atas lantai kita dan sebagainya, tak tersadung kaki kita, kita tak terlanggar. Ini makna mihadah. Maknanya Allah Ta'ala bentangkan bumi ini untuk memudahkan pergerakan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Isra misalnya. Wal jibala autada, dan pada bukit gunung ganang itu autada, ada pasak, sebagai pasak. Adakah kami tak mampu buat? Adakah kemampuan kami boleh melakukan masakkan bumi ini dengan jibal, dengan gunung ganang? Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kamu berpasang-pasangan. Ini kita boleh dapati banyak bukti-bukti kekuasaan, kehebatan, kebijaksanaan, ketelitian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ciptaannya. Kalau kesemuanya itu kita dah boleh bagi tahu bahawa tidak datang selain daripada Allah Ta'ala, tidak diciptakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagaimana tidak Allah Ta'ala juga mampu untuk menghidupkan manusia pada hari akhirat. Kalau serba-serbi terpampang di hadapan kita, kita nampak dengan mata, kita boleh dengar dengan telinga kita, kita boleh buat penyaksian dengan hati kita, maka adalah tidak mustahil sama sekali Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menghidupkan manusia pada hari akhirat nanti. Maka selepas turunnya surah An-Naba ini, datangnya surah yang ke-79, iaitu surah yang ke-10
diturunkan pada fasa yang kelima Makkah, iaitu surah An-Nazi'at wan Nazi'ati gharqa. Kita lihat dalam di antara isi kandungan ataupun intipati ayat yang ada dalam surah An-Nazi'at ini, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Kemudian titik-titik, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Bimbinglah Fir'aun itu fatakhsha, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Bimbinglah ia kepada Tuhan kamu fatakhsha, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, supaya dia boleh insaf, supaya dia boleh takut dengan azab kami. Bimbinglah ia, tariklah dia, kepunglah ia, coaching ia. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ibarat kata pepatah, ketam mengajar anaknya jalan lurus. Takkan jadi. Sebab ibu ketam ataupun ayah ketam jalannya mengiring. Macam mana nak jadikan anak itu berjalan lurus? Sudah tentu mustahil. Musa dan juga Harun, Allah Ta'ala berkata dalam surah Taha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Katalah kedua-dua orang kamu ini, Musa dan juga Harun, qawlan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Jadi menjadi tanggungjawab kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk mendidik anak bangsa kita, untuk memaklumkan kepada jiran tetangga kita, untuk memaklumkan kepada sanak saudara kita, untuk wa ahdiyaka ila, untuk membimbing adik-beradik kita kepada Allah Ta'ala, supaya ia takut kepada Allah Ta'ala. Kisah ini, idhab ila fir'auna innahu tagha, walaupun berlakunya kepada Nabi Allah Musa dan juga Harun, tetapi iktibarnya kepada kita. Boleh sahaja selesai setakat di situ sahaja. Apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang ada dalam kitab Injil, tidak perlu diulang kembali di dalam Al-Quran. Tetapi kenapa Allah Ta'ala ulang semula? Siaran semula. Apa yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu, kerana penyakit-penyakit umat yang terdahulu kesemuanya berkumpul pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak ada cara yang lain selain daripada kita menerima manhaj, menerima kaedah-kaedah keseluruhannya apa yang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian surah yang ke-11, iaitu surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Surah ini, surah Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat. Itu dia awalnya surah Al-Infitar. Idza as-sama', apabila langit, infatarat, fatara, infatarat, berpecah, berkecai, terbelah. Ini disebut sebagai infatarat. Ataupun runtuh, infatarat. Inilah detik-detik saat terjadinya hari akhirat. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian datangnya surah Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat. Idza as-samaa'un syaqqat. Ini surah yang ke-12. Adapun surah yang ke-13, iaitu surah Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Inilah ketika mana turunnya surah Rum ini, umat Islam ketika mana di Mekah
Mereka berada dalam keadaan sedih bila mana melihat ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rom. Parsi mengalahkan Rom. Apa sebab? Orang Islam bersedih dengan kekalahan Rom kerana Rom itu terdiri daripada golongan kaum Nasara. Mereka ini adalah umat Nabi Isa alaihissalam. Cuma mereka ini diselewengkan. Mereka ini dirosakkan dengan akidah kepercayaan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Inilah kerosakan yang dilakukan oleh golongan Yahudi kerana iri hati dengan kaum Nasrani. Iri hati dengan kaum Nasrani. Bani Israel, mereka semahu-mahunya meletakkan bahawa para nabi, para rasul itu, kitab-kitab samawi itu hendaklah daripada bangsa mereka kepada bangsa mereka. Rasul itu mestilah daripada kalangan bangsa mereka. Tetapi kita lihat Nasrani itu Allah Ta'ala gantikan dengan orang Yahudi kerana gagalnya Yahudi dalam kepimpinan mereka. Mereka merosakkan apa yang ada dalam kitab Taurat, kitab Zabur dan juga mereka merosakkan kedua-dua kitab ini. Mereka meminda sesuka hati mereka. Bila mana datangnya Nabi Isa, mereka propagandakan bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Propaganda itu berjaya kerana ramai yang percaya dengan konsep Trinity ini, dan kita lihat inilah yang sedang berlaku pada zaman kita sekarang ini, khususnya pada ketika ini. Mahkamah telah memutuskan bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh orang-orang Kristian di Kepulauan Borneo, di Sabah, Sarawak. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ini sebagai satu cabaran kepada kita semua, tuan-tuan. Bagaimana kita untuk meyakinkan, bagaimana kita untuk menerapkan akidah Islam secara bersungguh-sungguh, secara konsisten. Atas bau kita, atas kesungguhan kita untuk memberi kepahaman bahawa Allah dalam Islam adalah tidak sama dengan Allah dalam agama Kristian. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ataupun dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang ke-14 iaitu surah Al-Ankabut. Ini di antara surah kedua terakhir. Ini adalah surah kedua terakhir yang Allah Ta'ala turunkan pada fasa yang kelima, fasa terakhir di bumi Makkah Al-Mukarramah. Adapun surah yang terakhir adalah surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-86. Surah yang ke-86 ataupun surah yang ke-15 yang diturunkan pada fasa yang kelima. Ada juga para sahabat ataupun ahli-ahli tafsir mengatakan bahawa surah Mutaffifin ini diturunkan di Madinah. Kerana di Madinah Nabi berhadapan dengan ekonomi orang-orang Yahudi. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Inilah sistem ekonomi yang didominasi oleh orang-orang Yahudi Madinah. Alladzina idza iktalu, mereka yang apabila alladzina idza iktalu aw wazanuhum yukhsirun. Alladzina idza iktalu, mereka yang apabila mereka ini menimbang, ya, mereka menimbang untuk manusia yang lain,
mereka akan beratkan. Ini sistem timbangan dan pada zaman sekarang pun berlaku. Kita ambil spring yang lemah, yang lama-lama. Bila kita timbang dengan spring yang betul-betul ikut piawaian KPDN KKHEP. Itu sebab timbangan perlu disukan, perlu ditentukan benar, perlu ditentukan anjalnya spring dalam mesin timbangan kita supaya tidak berat ataupun tidak terlalu ringan, tetapi menepati piawaian timbangan akta timbang dan juga akta sukan. Apabila ditimbang untuk dirinya sendiri, dia akan bagi ringan supaya yang masuk, yang ditimbang itu banyak. Lebih 100 gram ataupun lebih 200 gram, dia sudah mendapat keuntungan. Jadi ini tuan-tuan, sistem ekonomi yang ada diamalkan sekian lama oleh penduduk-penduduk Madinah yang ditindas oleh Yahudi, oleh Bani Israel. Maka surah Al-Mutaffifin ini adalah sebagai satu kaedah, sebagai satu cara bagaimana untuk mendepani sistem ekonomi kapitalis yang dibuat pada zaman Makkah, pada zaman Madinah, minta maaf. Walaupun kapitalis muncul sekitar 1000 tahun baru ini, masa zaman Nabi tak ada lagi, tapi ala-ala sistem kapitalis sudah wujud pada zaman Yahudi Madinah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka perkara ini sebagai satu memperhalusi kaedah-kaedah sistem ekonomi yang umat Islam akan berhadapan dengan situasi ini. Monopoli, memeras ugut dan sebagainya. Inilah umat Islam akan berhadapan. Yang kita lihat surah Al-Mutaffifin ini adalah sebagai satu platform alternatif, sebagai satu cadangan alternatif yang paling sempurna, sistem ekonomi yang paling sempurna untuk berhadapan dengan sistem ekonomi Madinah yang dimonopoli oleh bangsa Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka sekian kita berkenaan dengan fasa yang kelima di Mekah, dan inilah fasa yang terakhir. InsyaAllah pada selepas ini kita akan sentuh fasa Madinah yang kita akan membincangkan sebanyak 28 surah. Dan untuk fasa Makkah ini sebenarnya kita telah membincangkan 86 surah. Jadi 86 kita campur dengan 28, keseluruhannya 114 surah. Jadi pada fasa yang kelima, penekanan yang kita nak sentuh fasa ini adalah berlakunya konspirasi bunuh kepada Nabi SAW. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membagi signal, membagi isyarat kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan surah Al-Mutaffifin adalah sebagai persediaan kepada sistem ekonomi terbuka. Sistem ekonomi terbuka yang dikontrol oleh orang Yahudi. Bagaimana orang Islam nak mendepani, nak berhadapan dengan situasi ekonomi ini, kerana kita lihat bahawa sistem ekonomi yang sempurna, yang mantap, sebagaimana yang ada dalam Quran, bagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, berjaya untuk membangunkan sistem ekonomi yang adil dan juga saksama, yang bebas daripada unsur-unsur riba dan kezaliman, begitu juga penipuan dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan jumpa pada siri yang ke-10. Siri ini kita akan sentuh 28 surah. Maka manakala baki 2 siri lagi, kita akan menyentuh berkenaan dengan qawaid tafsir, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya ke atas kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.